Bertemu kembali dalam cerita saya Umar Haris. Sudah pasti tumpuan masih lagi terfokus kepada apa yang sedang berlaku di Istana Negara, di mana Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong awal hari ini bertemu dengan sultan-sultan dan juga raja-raja Melayu. Difahamkan 6 orang sultan ataupun raja Melayu berangkat tiba ke Istana Negara untuk menyertai pertemuan tersebut bersama dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan sebentar sahaja tadi kita menerima isyarat secara langsung daripada wartawan kami di perkarangan Istana Negara, pintunya dibuka dan kenderaan Audi kala warna emas difahamkan milik Sultan Johor sudah pun berangkat keluar. Jadi Sultan Johor yang pertama untuk berangkat keluar dari Istana Negara, tapi yang lain masih lagi kita belum dapat sebarang berita setakat ini. Sudah tentu kita akan terus saja ke Istana Negara sebaik saja kita terima sebarang perkembangan lanjut. Pada masa yang sama, spekulasi berkaitan dengan darurat, walaupun maklumat rasmi maupun kenyataan Istana Negara menyebut pertemuan diadakan untuk membincangkan cadangan kerajaan sahaja berkaitan COVID-19. Tetapi selain daripada itu, spekulasi bertiup kencang sejak beberapa hari lepas berkenaan dengan pengisytiharan darurat ini. Kami membuat tinjauan di pelbagai platform, di televisyen, di platform media sosial untuk bertanyakan suara rakyat sendiri, sama ada mereka mahu lihat ataupun mereka rasa perlu untuk mengisytiharkan darurat untuk memerangi wabak COVID-19, ataupun mungkin pilihannya lagi satu. Kalau kita tak isytihar darurat, mungkin kita perlu pergi ke pilihan raya umum tidak lama lagi. Dan antara negeri yang kami tinjau pendapat adalah di Kedah. Wakil Sarawak di Kedah, Abdul Hadi Awang, meninjau beberapa orang di negeri itu. Dan Hadi bersama dengan saya sekarang. Okey Hadi, senang ceritanya, apa kata rakyat? Kita bukan saja mahu tanya pakar ataupun penganalisis ataupun profesor-profesor dan doktor-doktor politik. Pemegang taruh yang paling utama adalah rakyat. Jadi apa kata mereka di Kedah ni? Okey Luqman, seperti yang dikatakan Luqman, kita sekarang sedang menunggu perkembangan dari Istana Negara. Bukan saja kita, malah rakyat-rakyat terutama di negeri Kedah ini menantikan kerana semua pihak kali ini terlibat dalam lipatan sejarah yang berlaku ketika ini. Kita panggil lipatan sejarah politik, lipatan sejarah pentadbiran serta lipatan sejarah perundangan yang berlaku. Dan kata rakyat, mereka menjelaskan pilihan raya bukanlah jalan yang paling tepat, jalan yang terakhir jika mereka diberi pilihan untuk dilakukan pilihan raya. Menangkan pilihan raya ini, jika berlakunya pilihan raya terutama di negeri Kedah ini, sudah pastinya kes-kes COVID-19 seperti yang berlaku di Sabah akibat pelaksanaan pilihan raya negeri yang ke-16. Kes-kes meningkat saban hari dan perkara tersebut tidak mahu berlaku oleh rakyat-rakyat di negeri Kedah, khususnya ketika ini kes-kes sedang menunjukkan kesan positif, sedang menunjukkan penambahbaikan. Menangkan saban hari sebelum-sebelum ini, 2-3 hari lepas, hanya satu angka saja melibatkan kes-kes aktif di negeri Kedah. Dan semalam sudah pastinya kes yang dicatatkan paling tinggi sejak 5 hari lalu, iaitu 76 kes, membabitkan kluster tembok 75 kes. Itu sudah pastinya merisaukan kumpulan masyarakat yang pastinya mereka takut, bukan takut sebab apa sebenarnya, takut kerana kes-kes daripada kluster tembok itu yang dikatakan kes-kes terkurung di dalam penjara itu merebak ke dalam kawasan komuniti. Berkenaan apa yang berlaku hari ini, kita kembali kepada cadangan. Adakah apa cadangan terbaik untuk dilakukan oleh kerajaan ketika ini adalah mengisytiharkan ataupun melaksanakan pilihan raya umum ke-15 dalam tempoh terdekat? Adakah melaksanakan perintah darurat ataupun beberapa pilihan lain? Mereka nyatakan sudah pastinya darurat, melaksanakan darurat antara pilihan yang boleh dilakukan pihak kerajaan, tapi kerajaan sudah pastinya tidak boleh memandang kepada cadangan-cadangan lain yang mereka katakan bahawa sudah pastinya antara golongan belia yang saya temui sebentar tadi, mereka mengatakan bahawa cadangan yang paling baik adalah perubahan struktur pentadbiran itu berlaku tanpa ada huru-hara, tanpa ada hiruk pikuk politik. Menangkan apabila berlakunya pentadbiran secara yang perubahan pentadbiran secara licin, sudah pastinya ianya akan memantapkan lagi struktur pentadbiran negara. Dan Luqman, jika itu golongan-golongan muda, golongan yang lebih berusia sedikit, menyatakan bahawa darurat adalah satu platform yang boleh dilaksanakan. Bukan platform terbaik, tapi platform yang boleh dilakukan jika bagi mengelak kerajaan melaksanakan pilihan raya umum ke-15. Jadi jika kita boleh dengarkan apa yang dikatakan oleh beberapa orang yang saya temu buat sebentar tadi, kita boleh dengarkan dahulu.
Bagi pandangan kita masyarakat di Marhain ni, perlulah pihak kerajaan buat yang terbaiklah, khususnya kalau ada kampung raya. Kita takut bimbang-bimbang apa yang berlaku di Sabah sehingga sampai sekarang dah kemarin peningkatan COVID-19 ni dah sampai ke 1,200. Jadi kita bimbang kalau ada PRU di keseluruhan ni mungkin akan membebankan lagi rakyat dan juga akan membawa kepada kemusnahan kepada seluruh negara lah. Jadi rakyat Marhain macam kami ni harap-haraplah pihak kerajaan buat yang terbaik dan jangan sekali-kali buat keputusan yang merosakkan negara dan juga masyarakat dan khususnya rakyat yang di bawah ni. PRU ni itu terpulang pada kerajaan lah. Dia kerana kerajaan dia lebih faham kedudukan negara kita. Saya ingat lebih baik buat darurat lah, sebab rakyat pun rasa tidak tertekan lah dengan keadaan hari ini. Yang juga kalau bolehnya kita nakkan kerajaan hari ini penting ke rakyat. Tambah lagi rakyat hari ini memang kerajaan hari ini penting ke rakyat, sebab dari segi kewangan pihak kerajaan ambil berat tentang kehidupan rakyat pada hari ini. Kemiskinan rakyat, kesusahan rakyat, maknanya dengan keadaan hari ini, kerajaan hari ini memang kerajaan yang terbaik. Politik kita faham lah macam mana. Sebenarnya tak payahlah. Kita selesai ni dulu COVID ni, habis tu lepas ni okey, kita buatlah politik, nak buat macam mana pun. Kalau kata nak jadi kita undi lain lah masuk dia kan. PRU lain. Mungkin rakyat-rakyat kita ni semua habis. Okey, Luqman, itu tadi antara sedikit sebanyak yang boleh saya kongsikan mengenai apa yang reaksi yang kita panggil setempat lah berkenaan dengan apa cadangan yang boleh dilakukan kerajaan ketika ini dalam menangani krisis pergolakan politik terutama pentadbiran kerajaan Malaysia, Luqman. Adi, kita lihat Kedah antara negeri yang unik kedudukannya kerana berdepan dengan gelombang COVID-19 yang agak teruk baru-baru ini, dan bukanlah pada ketika dahulu, tidak lama dahulu sebelum ini, antara dua negeri yang paling teruk terjejas dengan gelombang baru ini selepas Sabah. Jadi sejauh manakah Hadi rasa sentimen rakyat yang baru saja Hadi kutip sebentar tadi, sentimen itu dipengaruhi oleh apa yang mereka saksikan berlaku dekat dengan mereka baru-baru ini? PKPB, TEMCO dilaksanakan di beberapa kawasan di Kota Star. Sejauh manakah ini Hadi rasa memainkan peranan dalam sentimen mereka untuk menjawab sama ada mereka mahukan darurat ataupun PRU? Okey, Luqman, sebenarnya ketika ini seperti yang dikatakan tadi, masih lagi berlangsung beberapa perintah kawalan pergerakan, termasuk perintah kawalan pergerakan diperketat di penjara Alor-Star. Hari ini masuk hari ke-20 pelaksanaan perintah terbabit di penjara Alor-Star. Pelaksanaan perintah kawalan pergerakan diperketat di penjara Pokok Sena. Hari ini masuk hari ke-15. Perintah kawalan pergerakan bersyarat di Kampung Padang Cik Mas. Hari ini masuk hari ke-7 pelaksanaan perintah terbabit. Sudah pastinya kesemua perintah kawalan pergerakan diperketat yang dilaksanakan sejak pertengahan bulan ataupun awal bulan Ogos lalu. Yang pertama di Kedah dilaksanakan di kawasan Napoh dan kawasan sekitarnya susulan penularan kluster PUI Siva Gangga. Itu sudah pastinya memberi kesan kepada setiap tindak tanduk dan juga apa kenyataan, apa reaksi rakyat di negeri Kedah ini. Sudah pastinya mereka, setiap jawapan itu sudah pastinya dihiasi ataupun diisi dengan sentimen kerisauan yang agak tinggi, memandangkan jika berlaku sebarang seperti dimaklumkan semalam 76 kes yang membabitkan 76 kes itu antaranya adalah kes yang membabitkan daerah-daerah ataupun mukim-mukim yang bukan mukim asal bagi kluster tembok, iaitu bukan daripada mukim Alor-Star di daerah Kota Star yang menempatkan penjara Alor-Star di situ, dan juga bukan dari mukim yang melibatkan daerah Pokok Sena, iaitu mukim Gajah Mati yang menempatkan penjara Pokok Sena.
mukim-mukim luar ini seperti mukim Pumpung, mukim Alor Mengkudu, mukim Pekalang Kundo telah menunjukkan peningkatan kes-kes komuniti bagi kluster tembok. Itu yang merisaukan penduduk, dan jika berlakunya sebarang aktiviti berkumpul secara beramai-ramai untuk berkempen jika berlaku PRU dan sebagainya, itu sudah pastinya mencemaskan penduduk-penduduk, dan sudah pasti sebarang keputusan ataupun jawapan daripada penduduk-penduduk itu berkisarkan apa yang penduduk Kedah lalui sejak lebih kurang 3 atau 4 bulan yang lalu, Luqman. Okay, terima kasih Abdul Hadi Awang. Jaga keselamatan di sana tatkala membuat liputan. Sudah tentu Kedah masih lagi satu kawasan yang agak berisiko seperti mana di Lembah Kelang juga di sini dan juga di kebanyakan kawasan di Malaysia. Apapun langkah seterusnya bergantung kepada apa yang berlaku di Istana Negara. Kita faham sekitar jam 3 petang tadi Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafabillah Shah bertemu dengan Sultan dan Raja-Raja Melayu, dan kita faham antara yang hadir adalah Sultan Perak, Sultan Selangor, Sultan Johor, Sultan Kedah yang di-Tuan Besar Negeri Sembilan dan juga Raja Perlis. Dan sebentar tadi kita baru saja lihat kenderaan milik Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berangkat meninggalkan perkarangan Istana Negara kira-kira 15 minit tadi. Sama ada ia menandakan bahawa pertemuan itu sudah secara rasminya berakhir, kita masih lagi belum tahu. Tapi itu yang kita tahu, Sultan Johor sudah pun berangkat keluar, dan satu-satunya Sultan yang sudah pun berangkat keluar dari perkarangan Istana Negara kita lihat tadi. Apapun, kita akan terus membawakan kepada anda secara langsung. Sebaik saja kami menerima sebarang perkembangan ataupun kemas kini dari perkarangan Istana Negara bersama Ridauddin Daud untuk mendapat tahu apa yang kita boleh tahu setakat ini, dan sama ada sebarang keputusan jika ada akan diumumkan oleh Istana Negara hari ini juga ataupun tidak. Kita akan tutup dulu cerita di sini. Jika tak ada apa-apa lagi, kita akan terus pergi ke Buletin Awani Khas selepas ini untuk terus mengikuti perkara ini dengan lebih rapat. Saya Luqman Haris, terima kasih kerana menonton cerita. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.